Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair minallahi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana bikum min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما البعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat semula lagi menyambung dalam hadis hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 iaitu di dalam hadis Armatan Arba'in An-Nawawiyah, iaitu tentang besarnya kelemutan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya dan kasihnya kepada hamba-hambanya. Jadi hadis ini membicarakan tentang bagaimana Allah Taala itu Maha Pemberi, Maha Pengampun, Maha lembut dengan hamba-hambanya, sehingga dengan apa yang dilakukan oleh hambanya daripada sekecil amal dilipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sebut pada minggu yang lalu, iaitu sampai pada hadis ini, iaitu hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala bersabda, diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqala Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala katabal hasanati wassayiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Sampai situ. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashara hasanatin ila sab'ami'atin di'fin ila adha'afin katsira. Sampai situ kita berhenti. Ila adha'afin kathira. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut kita ulang baliklah, kita terjemahkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu telah menuliskan kebaikan-kebaikan dan juga telah menuliskan kejahatan-kejahatan, yakni yang dilakukan oleh anak Adam. Kemudian Allah Taala menerangkan setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan dan juga kejahatan yang dilakukan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan, ada keinginan untuk melakukan satu kebaikan dan dia tidak melakukannya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan di sisinya Allah Subhanahu wa taala ke atas orang tersebut hasanatan, akan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan sekiranya kalaulah dia ingin melakukan kebaikan tersebut, fa'amilaha, lalu dia pun melakukan secara langsungnya, terus dia melakukan, katabahallahu 'indahu 'ashara hasanatin ila sab'i mi'ati di'afin, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan akan atas orang itu, yakni ganjaran kepada orang itu 10 lipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah memberikan lipat kali ganda sehingga 700 lipat kali ganda, ila adha'afin katsirah, sehinggalah diberikan ke pertambahan yang banyak. Jadi itulah disebutkan dalam hadis ini. Sampai situ kita berhenti, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah disebut dalam hadis bahawasanya Allah melipat kali ganda setiap amal kebaikan yang dilakukan,
Yang kalau dia tak lakukan walaupun dia berniat, dia dapat satu kebaikan. Dan kalau dia melakukan satu kebaikan kemudian dia beramal pula, maka Allah Ta'ala melipatkan kali ganda sehingga 10 lipat kali ganda, dan terkadang Allah lipatkan sampai 700 lipat kali ganda. Dan Nabi SAW sebut ila ad'afin kathirah, dan Allah akan melipatkan kali ganda sehingga ad'afin kathirah, pertambahan yang banyak. Maksudnya bukan hanya pada 700 lipat kali ganda, tetapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Sebelum ni kita dah sebut dah, ada amalan-amalan yang kalau orang itu dia melakukan amalan-amalan yang tertentu, maka dilipatkan 10 kali ganda. Kalau dia melakukan amalan tertentu, maka dia dilipatkan 10, 20 kali ganda. Kalau dia melakukan amalan tertentu, maka dilipatkan 30 lipat kali ganda. Nampak tak? Dan kalau dia melakukan sekian-sekian amalan, maka dilipatkan kali ganda 50, sehinggalah 100 lipat kali ganda, sehinggalah 700, sehinggalah 1000 lipat kali ganda, dan sehinggalah sampai 1 juta lipat kali ganda. Nampak tak? Ini semua amalan-amalan yang mana boleh melipat kali ganda amalan-amalan kita, tuan-tuan dan puan. Jadi kita tinggal nak beramal sajalah. Tinggal kita ni nak beramal banyak, tuan-tuan dan puan. Jadi itu dikatakan, tuan-tuan dan puan. Tengok kata ulama, waqala ba'duhum, setengah ulama menyebutkan. Ini disebut dalam kitab Fathul Mubin, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dia kata apa? Qala ba'duhum wa kathiratun. Dan setengah para ulama menyebutkan, nampak tak bahawasanya maksud kathirah, maksud daripada banyak, yang Nabi SAW kata ila adha'afin kathirah, Allah melipat kali ganda dengan gandaan yang banyak. Dia kata hadhihi wa in kana nakiratan illa annaha ashmalu minal ma'rifah. Dia kata walaupun kalau kita tengok pada ayat ni, kasiratan dia adalah nakirah, akan tetapi ianya lebih sempurna daripada makrifah, ianya lebih mencakupi kepada makrifah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, ada makrifah dan juga ada nakirah. Makrifah itu sesuatu yang ada alif lam di hadapannya. Adapun pada firman Nabi SAW ni, dalam sabda Nabi SAW, kata Nabi SAW, kathirah, itu nakirah, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itu nakirah, tuan-tuan dan puan. Jadi nakirah ni maknanya tidak terhitung, terlalu banyak. Jadi sebab tu dalam bahasa Arab kita tengok Nabi SAW tak sebut al-kathirah, tapi Nabi SAW kathirah, banyak. Maknanya tidak tertentu yang Allah Ta'ala akan melipatkan kali ganda seseorang itu, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itu dikatakan, tuan-tuan dan puan. Maka penerangannya, kata Imam Ibn Hajar, iaitu siapa-siapa yang bersedekah. Contohnya seorang itu bersedekah dengan satu daripada habbah. Habbah ni satu biji benih yang dia sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan. Maka dia akan dilipatkan kali ganda, bukan hanya satu saja, tetapi akan dilipat kali ganda sehingga apa yang tumbuh daripadanya. Bayangkan, sehingga apa yang tumbuh daripadanya, tuan-tuan dan puan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabil. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan dan puan, dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, dan perumpamaan orang-orang yang mau infakkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menginfakkan harta-hartanya itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seumpama seperti orang menginfakkan satu habbah, satu benih. Yang mana satu benih tersebut apabila tumbuh, kata Allah Ta'ala, ambatat sab'a sanabil, maka dia itu tumbuh sehinggalah kepada 7 daripada tangkai. 7 tangkai. Jadi kita kena ingat, Allah Ta'ala boleh lipatkan kali ganda amalan seorang tu, bukan hanya satu biji itu dia dilipat 10 kali. Tidak. Belum lagi terhenti. Sebab tu kata Nabi SAW, ila adha'afin kathirah, Allah melipat kali ganda sehingga nampak tak, berlipat-lipat yang banyak, yang tak tahu. Nakirah, tak tahu berapa jumlahnya, Allah Ta'ala alam. Selagi mana bertambah benih itu. Contohnya disebut oleh Imam Ibn Hajar, tambah benih. Kita infak satu benih, contohlah. Nampak tak, orang nak berniaga dan sebagainya, kita pun bagi dia kepada dia satu benih pohon pokok, contohlah durian, contohlah kita kata benih durian, Mosangking kita belikan untuk dia berniaga. Dia ada tanah, nampak tak, tapi dia fakir. Kita pun sedia sedekahkan satu biji ataupun benih daripada Mosangking, durian Mosangking. Maka bukan satu benih tersebut hanya dilipat 10,
Sebagaimana kita sebut sebelum ni, Nabi SAW sebut satu kebaikan yang dilakukan dilipat 10. Tidak. Tapi maksud daripada hadis ila adhafin kasirah, apabila kalau orang yang menginfakkan harta sesuatu tersebut itu yang ia boleh bertambah, maka ianya juga dilipat-lipat kali ganda. Jadi dalam perumpamaan ayat ini Allah kata siapa yang menginfakkan satu benih saja, kata Allah Taala, Allah nampak tak? Maka seperti dia menginfakkan satu benih tersebut itu, yang pada benih tersebut tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, kalau setiap tangkai itu ada beberapa biji buah durian, kita katakan banyaklah tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan setiap tangkai tersebut dia memperolehi pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ila adhafin katsirah. Jadi dia lipat kali ganda. Jadi dia beranak. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan bijak, orang yang bijak, tuan-tuan dan puan, kita hidup dalam dunia jangan simpan harta. Maksud simpan harta ni, kita jangan tak manfaatkan harta. Jadi kita orang bijak, kita kena tahu. Setiap kali kita sedekah, ianya bukan habis. Walaupun zahir hadis, kata Nabi SAW, manaqasat min malin bisadaqah, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Iya, dari segi mata wang, dari segi simpanan memang berkurang. Kalau kita keluarkan daripada 100,000 itu RM1,000 jadi 99,000, dan dia tidak akan bertambah. Dia akan berkurang, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kata ulama, bila kita bersedekah, sebenarnya kita hanya mentransferkan akaun kita kepada akaun akhirat. Daripada akaun kita 100,000 mungkin Maybank. Dalam 100,000 tersebut, 1,000 itu ditransferkan di akhirat. Nampak tak? Ditransfer ke akhirat. Jadi sebab itu, kalau orang yang bersedekah ni, pahalanya banyak. Pahalanya itu banyak. Walaupun dia dah mati, dia akan mengalir pahala dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perumpamannya kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu macam tu. Nampak tak? Jadi setiap satu kebaikan yang kita boleh tengok, satu kebaikan itu kalau kita buat, yang boleh menambahkan. Jadi kita kena pandai beramal lah. Hari ni kita buat apa? Mungkin dosa kita banyak, mungkin kita punya amal ibadah tak banyak seumpama wali-wali Allah, orang-orang soleh. Tapi apa boleh kita buat? Cari satu sumber yang boleh, satu tempat yang boleh kita infakkan, tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh mengalir. Walaupun dah puluhan tahun, walaupun ratusan tahun, walaupun ribuan tahun. Apa sedekah? Itu sedekahnya, tuan-tuan dan puan. Jadi dilipatkan kali ganda, tuan-tuan dan puan. Jadi itu yang dimasukkan di dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itu dikatakan. Dan begitu juga kata Imam Ibn Hajar. Dia kata, dan begitu juga dari segi pertambahan, itu juga boleh dikirakan pertambahan pada setiap pertukaran. Apa maksud pada setiap pertukaran ni? Kita beri kepada orang fakir. Contoh, kita sedekah kepada orang. Bukan orang fakir lah. Kita sedekah kepada siapa-siapa pun. Kita sedekah kepada siapa-siapa pun, tuan-tuan dan puan. Maka contoh kita bagi 1 dirham. Imam Ibn Hajar kata, seperti orang yang bersedekah kepada seorang fakir, 1 dirham. Contoh. Nampak tak? Kemudian orang fakir tersebut pula, dia sedekah pula. Daripada 1 dirham itu, dia sedekah kepada orang lain, tuan-tuan dan puan. Jadi, kata Imam Ibn Hajar, wa huwa ala thalis wa huwa ala rabi', maka berpindah-pindah daripada kita tu bagi 1 dirham, yang orang kedua pun dapat 1 dirham, dia pun bagi. Dia pun kemudian orang ketiga dapat, orang ketiga pun bagi, orang yang keempat pun bagi. Maka kata Imam Ibn Hajar, maka dikira bagi orang yang pertama tadi tu, pada awal-awalnya 1 dirham itu, apabila dia buat satu kebaikan, dia lipat 10 kali ganda. Bermaknanya seolah-olah dia bagi 10 dirham, tuan-tuan dan puan. Nampak sebab apa? Sebab itu amalan daripada dia. Kemudian orang yang kedua pula, yang si fakir yang kedua tadi, dia pun, aku tengok ada orang lebih memerlukan, dia pun bagi. Dia tak kisahlah 1 dirham tu dia bagi kepada orang lain. Maka apabila dia bagi, tuan-tuan dan puan, seseorang yang mana orang yang kedua tersebut tu, kita pun dapat amalan gandaan. Kita pun dapat pahala disebabkan dia bersedekah daripada orang yang kedua tadi bersedekah, tuan-tuan dan puan. Jadi, maka apabila seorang yang kedua tersebut itu bersedekah, tuan-tuan dan puan, itu dia jadi 10 lipat kali ganda. Jadi apabila seorang
laki tadi tu, yang kedua dia boleh sedekah, dia pun dapat 10 lipat kali ganda. Maka kita tuan-tuan dan puan-puan, dia tetap tak berhenti di situ. Sebab kita yang bagi 1 dirham tersebut, maka kata ulama, daripada 10 dirham, 10 lipat kali ganda daripada orang yang kedua tersebut, maka bagi kita, bila dia sedekah kepada orang yang ketiga, dia lipat kali ganda sehingga 100 lipat kali ganda. 100 lipat ganda. Sebab apa? 10 kali 10. 10 kali 10, 100. Jadi apa Allah SWT itu orang yang kedua tersebut dia bagi daripada 10 itu dilipatkan setiap satu-satu daripada ni itu, maka menjadi 100. Jadi kalau dia bagi kepada orang ketiga, kita yang pertama ni dapat 100. Kalau orang ketiga itu bagi kepada orang yang keempat, dia kata aku 1 dirham ni aku nak bagilah sebab aku tengok orang ni lebih memerlukan. Dia bagi tuan-tuan dan puan-puan, maka dilipat kali ganda kepada kita tu dapat 1000. Kalau lah orang yang keempat bagi kelima, makin bertambah. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, inilah dia dipanggil sedekah, yang mana kalau kita buat satu amal ibadah, tuan-tuan, kalau dipindah-pindahkan juga berlipat kali ganda. Ini yang dimasuk oleh Nabi SAW, ila adha'afin katsirah. Nampak tak, tuan-tuan dan puan? Jadi, boleh jadi 100,000. Padahal kita bagi 1 dirham saja. Tapi oleh kerana sampai pada tangan orang lain, sampai kepada tangan orang lain, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia boleh jadi kadang-kadang sampai 100,000. Padahal bagi 1 dirham saja. Boleh jadi 100,000 dirham seolah kita infakkan. Nampak tak? Itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi inilah kelebihan. Kelebihan yang mana kalau seorang itu dia berinfak, bersedekah, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW kata dilipatkan kali ganda, walaupun dia kalau orang yang kedua tersebut menginfakkan kepada orang-orang lain. Jadi begitulah, kalau bersambung-sambungnya akan mendapat lebih lagi. Nampak tak? Itulah dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Dan begitu juga kata Imam Ibn Hajar. Dan begitu juga ila adha'afin katsirah boleh difaham makna dengan bertambahnya lebih banyak, dengan pertambahan yang banyak. Maksudnya Allah Ta'ala itu akan menghisap, memberikan ganjaran seseorang itu dengan ganjaran yang berbeza-beza daripada kadarnya. Boleh jadi Allah Ta'ala nampak tak, itu mengangkat amalan tersebut itu, menganjarkan ganjaran tersebut, ganjaran ataupun amalan tersebut itu atas dasar keadaan dia. Contoh, orang pergi berzikir di pasar. Tak sama dengan orang pergi berzikir dekat masjid. Kalau berzikir kat masjid, tuan-tuan dan puan-puan, masjid. Orang kata bila kat masjid pun nak buat maksiat pun tak ada. Ada ke dalam hati kita nak buat maksiat? Tak ada. Nampak tak? Bila dalam masjid ni rasa macam takut. Ni rumah Allah, hormat, jaga adab, tuan-tuan dan puan. Tak sama dengan kedai kopi. Tak sama dengan pasar. Nampak tak? Jadi kalau orang yang pergi berzikir dekat masjid dan juga orang berzikir dekat pasar, tuan-tuan dan puan, sudah pasti orang yang dekat pasar ni dia punya zikir tu ada masyaqqah, ada susah. Jadi bila ada susah, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah Allah Ta'ala juga melipatkan kali ganda. Jadi sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan man dakhala suq, siapa yang masuk ke dalam pasar, kata Nabi SAW, dalam keadaan dia mengangkat suara dia dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diberikan 1 juta pahala. Sebab apa? Sebab susah. Tempat dia tu tempat yang susah. Tak sama lah kalau orang beribadah yang mana tempat dia tu, contoh kita kata tempatnya ibadah tu kat gua. Contoh ibadahnya kat rumah. Tapi ada orang beribadah yang dalam keadaan tempat terbuka yang susah. Nak khusyuk susah, nak fokus susah, kemudian dengan panasnya, maka begitulah kata Imam Ibn Hajar, Allah Ta'ala juga akan melipatkan kali ganda kepada orang yang mana nampak tak, mereka itu beramal soleh pada tempat-tempat yang susah. Itulah yang dimasukkan ila adha'afin katsirah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyaklah amalan-amalan yang kita boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mendapat lipat kali ganda, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, kita ni tunggu nak beramal saja untuk kita perbanyakkan bersedekah, untuk kita perbanyakkan untuk baca zikir-zikir yang khususnya bila kita masuk pasar. Jangan kita biarkan bila masuk pasar, pergi shopping, pergi Aeon, pergi apa, baca zikir ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh angkat suara supaya kita boleh dapat satu pahala yang mana Allah Ta'ala akan melipatkan kali ganda 1000 pahala kita dapat. 1 juta pahala.
dan juga akan dibuangkan 1 juta dosa kita. Itu sebagaimana disebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, tuan-tuan dan puan. Walaupun ada setengah ulama mendhaifkan sanad hadis ini, tuan-tuan dan puan. Banyaklah tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itulah hadis disebut, tuan-tuan dan puan. Baik. Kemudian Nabi SAW kata lagi, tengok dalam hadis, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha. Kata Nabi SAW, kalaulah seorang itu dia berkeinginan untuk melakukan satu dosa. Ini bab lain, nampak tak? Tadi itu beramal soleh. Sekarang ni keinginan nak buat dosa pula. Kata Nabi SAW. Dan siapa yang dan sekiranya kalau dia berkeinginan untuk melakukan satu kejahatan, falam ya'malha, dan dia tak menjadi melakukannya. Nampak tak? Kata Imam Ibn Hajar, macam apa maksudnya tak jadi itu? Sama ada dia meninggalkan perbuatan tersebut ataupun meninggalkan percakapan tersebut. Baru nak cakap tapi tak jadilah. Baru nak mengumpat tak jadi, duk fikirlah. Nampak tak? Maka kata Imam Ibn Hajar, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, kata Allahu 'indahu hasanah. Maka Allah akan tuliskan baginya itu di sisi Allah Ta'ala. Nampak tak? Itu satu kebaikan. Jadi tadi nak buat maksiat tapi tak jadi buat maksiat, itu disebabkan apa? Disebabkan mungkin tak jadi kerana apa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Ada pun kalau takut kepada makhluk, contoh, kalau kita nak mengumpat, takutlah member ni akan beritahu member yang tu. Dia bocor rahsia. Kita nak cerita pasal dia, orang tu takut aku tak jadi cerita dia. Nampak tak? Jadi apakah orang tersebut itu dianggap sebagai orang yang tidak dicatat dosa dan diberikan satu kebaikan? Maka kata Imam Ibn Hajar, dia kata, nampak tak? Dan pendapat ulama mengatakan berdosa. Kalau dia meninggalkan oleh kerana takut kepada makhluk, maka dianya dapat dosa dan diharamkan. Kenapa? Kerana apa? Kerana sebab dia itu meninggalkannya bukan kerana Allah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Sama ada dia takut dengan makhluk tu, ataupun kata Imam Ibn Hajar, kalau pun dia rasa malu. Kalau dia nak buat satu maksiat ni, tak jadilah. Nak buat sebab apa? Malu lah, orang tengok. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Maka ketika itu dia dituliskan satu dosa. Dia dituliskan satu dosa. Sebagaimana kata Imam Ibn Hajar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu kalau kita nak meninggalkan sesuatu tu, pastikanlah, tuan-tuan dan puan-puan, pastikanlah kita nak tinggalkan sesuatu benda tersebut tu, pastikan kerana Allah, bukan kerana makhluk. Sebab ada pendapat ulama mengatakan dia dikirakan sebagai orang-orang yang berdosa. Berdosa. Dapat dosa juga. Sebab apa? Sebab dia ada keinginan tersebut. Dalil disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, idzal tafal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Faqila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balu maqtul? Qala li'annahu kana harisan ala qatli akhihi, atau kama qala Rasulullah. Rasulullah SAW sebut dalam hadis, pada apabila bertembung pedang dua orang Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang Islam bertembung, ini bergaduh, bertelagah. Nampak tak? Maka kata Nabi SAW, maka orang yang membunuh, al-qatil wal maqtul, dan juga orang yang dibunuh finnar, akan masuk dalam neraka. Jadi Nabi SAW kata orang yang membunuh dan juga orang yang terbunuh tersebut itu masuk dalam neraka. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama bal maqtul? Ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, sepatutnya dia lah masuk neraka, betul tak? Tapi Nabi SAW, kenapa pula masuk neraka kepada orang yang tak membunuh? Maka Nabi SAW jawab, li'annahu kana harisan ala qatli akhi. Sebab dia dah berniat, dia dah mencuba, dia dah berazam, dia ada berniat juga untuk membunuh saudara tersebut. Jadi sebab tu niat kita ni akan dikira. Sebab itu kata Nabi SAW, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi SAW, setiap amalan itu dimulai dengan niat. Dan hanya saja setiap amalan yang diniatkan itu pasti diberikan ganjaran oleh Allah. Likulli imri'in ma nawa. Setiap apa yang diniatkan maka diberikan ganjaran. Kalau dia niat baik, baiklah.
Tapi kalau dia ada niat yang jahat, maka ketika itu lihat, dalam keadaan dia ada keinginan nak buat maksiat tersebut, tetapi kerana meninggalkannya itu bukan kerana Allah, maka ketika itu dia dicatatkan sebagai orang yang berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah disebut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau orang yang mana mereka itu meninggalkan kerana Allah, tak jadi nak buat maksiat kerana takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala bagikan kepadanya satu kebaikan. Satu kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamilah yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna, tidak ada sikit pun cacat. Allah bagikan satu kebaikan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang-orang yang mana mereka itu tak jadi nak melakukan satu kejahatan dan dia kerana takut pada Allah, dan takut pada Allah itu salah satu cabang daripada takwa pada Allah. Jadi satu cabang daripada takwa pada Allah ini adalah amalan yang baik. Jadi bila seorang itu melakukan amalan yang baik, Allah janji, kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu maka membuangkan kejahatan, dosa dia. Walaupun pada hakikat tadi itu dia dah banyak. Walaupun pada hakikat tadi dia dalam keadaan sudah sekian. Nampak tak? Tapi dia meninggalkannya itu atas dasar kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu dia tidak dituliskan kepadanya. Nampak tak? Jadi itulah disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi SAW, wa in hamma biha fa'amilaha kutibat sayyi'atan wahidatan. Kata Nabi SAW, dan sekiranya kalau dia menginginkan melakukan satu kejahatan tersebut, fa'amilaha, dan dia melakukan satu kejahatan tersebut. Tadi itu dia ingin tapi dia tak lakukan sebab takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Tapi yang kedua ni dia ingin kemudian dia buat pula. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dituliskan baginya itu satu dosa. Dituliskan satu dosa. Jadi Allah Taala tak lipat kali ganda. Di sinilah tajuk tadi kita sebut tu, hadis ini membicarakan tentang kelembutan dan rahmat Allah Taala kepada hamba-hamba dia. Nampak tak? Tak macam kita. Kita kalau orang buat kita marah tu tak ada perempuan. Kalau orang bagi kita satu das penumbuk, kita tak bagi satu das, kita nak bagi lebih. Itu manusia, pada hakikat manusia macam tu. Dia suka berlebih-lebih. Allah Ta'ala tak. Apabila kamu buat baik, Allah bagi lebih. Tapi kalau kamu buat jahat, Allah bagi satu saja. Sebab itu dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam satu riwayatnya ada tambahan sedikit. Nampak tak? Maka dituliskan satu kebaikan, satu kejahatan, walam tudha'if alaih, dan tidak ditambahkan ke atasnya sedikit. Nampak tak? Sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, Allah kata, fala yujza illa mislaha. Dan seorang itu tidak akan diberikan ganjaran. Dia akan dikirakan, dihisap, ataupun diberikan ganjaran kecuali dengan seumpama. Maksudnya ganjaran apa? Maksudnya akan satu dosa. Yang mana Allah Ta'ala tulis kepada dia, kalau dia buat satu dosa saja. Tidak dilipat kali ganda, tuan-tuan dan puan. Akan tetapi kena ingat. Ni kena ingat ni tuan-tuan dan puan. Ingat, walaupun Allah Ta'ala tu, walaupun kita buat satu kejahatan, Allah Ta'ala lipat Allah Ta'ala hanya tuliskan satu kejahatan saja. Tapi ketika kita ingat tuan-tuan dan puan, maka Imam Ibn Hajar kata, na'am. Nampak tak? Dan terkadangnya ada seperti tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang mulia, yang mana kalau dilakukan seseorang itu pada waktu yang mulia, yang mana Allah lipatkan kali ganda kebaikan-kebaikannya, contohnya seperti Mekah. Contohnya seperti Mekah, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Yang mana kalau orang buat dosa dekat situ, apakah dilipat satu kali ganda saja? Ini nak sebut ni, Imam Ibn Hajar kata apa? Nampak tak? Dia kata, contohnya kalau di Mekah, Al-Imam Mujahid kata, dia kata, tuan-tuan dan puan, di Mekah, tudha'if sayyi'ah bi Makkah kama tudha'if hasan. Di Mekah kalau dia buat satu kejahatan, tuan-tuan dan puan, maka dilipat kali-kali ganda sebagaimana dilipat kali ganda kebaikan. Maknanya kalau di Mekah lipat kali ganda macam mana? 100,000 lah. Jangan buat, jangan main-main, tuan-tuan. Jadi kalau orang solat di Mekah, Nabi SAW janjikan dia akan diberikan 100,000, seperti 100,000.
Bayangkan tuan-tuan, maknanya seperti 100,000 kali solat di tempat lain. Di Mekah, satu solat kita dilipat kali-kali 100,000. Bermaknanya kalau orang buat jahat, kata Imam Mujahid begitu juga. Katanya, nampak tak? Dilipatkan juga kali-kali 100,000. Ya Allah. Jadi sebab tu kita jangan buat pasal lah tuan-tuan dan puan-puan. Dekat Mekah ni jaga mata kita. Jangan kita lihat benda yang haram. Nampak orang-orang yang cantik kat sana tuan-tuan dan puan-puan. Datang perempuan Turki, Arab dan sebagainya. Jadi time tu lah ujian kita. Kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan. Orang lelaki lah. Orang perempuan begitu juga dengan suami dia dan sebagainya. Jaga. Kalau kat Malaysia ni pun dah tak boleh tuan-tuan dan puan. Untuk mereka derhaka dan sebagainya. Apatah lagi kalau kat Mekah. Jangan cari pasal. Lagi-lagi orang pergi Mekah diuji dengan macam ni. Nampak tak kadang-kadang kena perangai dengan orang Arab dan sebagainya. Nampak tak kalau biasa jadi mutawif tu. Memanglah. Kadang-kadang stres dan sebagainya tuan-tuan dan perempuan. Itu semua tu ujian tu. Jadi dilipatkan kali ganda tuan-tuan dan perempuan. Dilipatkan kali ganda. Nampak tak? Dan juga Al-Imam Ibn Jurayj mengatakan, balaghani annal khati'ata biha bimi'ati khati'ah fi ghairiha. Nampak tak? Dan telah sampai kepada aku, diceritakan kepada aku bahawasanya satu kejahatan yang dilakukan di kota Mekah itu dilipatkan kali ganda 100 kejahatan. 100 kejahatan tu tuan-tuan. Bi'atil khati'ah fi ghairiha. Itu di antaranya disebutkan Imam Ibn Jurayj. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita ni kena berhati-hati jugalah. Tempat-tempat yang mulia. Contoh ni masjid. Masjid ni mulia. Orang yang buat maksiat dekat masjid dengan orang buat maksiat dekat disko tak sama. Orang yang buat maksiat kat masjid lebih dahsyat. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Wa na'udzubillah min zalik. Dulu dengar satu berita kena tangkap khalwat dekat toilet masjid. La ilaha illallah. Jangan cek pasal tuan-tuan. Itu semua tu dilipatkan kali ganda. Kalau tempat itu mulia, maka dilipat kali ganda tuan-tuan. Nampak tak? Dilipatkan kali ganda. Maka kata Imam Ibn Hajar, tengok apa dia kata. Takut nampak. Dia kata apa? Wa yanbaghi hamlul mudha'afa huna ala uzmi jarmi sayyi'ah wa mazidul azabi 'alaiha. Dia kata dan seharusnya orang-orang yang dilipatkan kali ganda dosa besar, dosa-dosa yang dilakukan di satu tempat yang mulia ini. Nampak tak? Maka begitu jugalah besar dosa tersebut. Sebabkan apabila dia buat di tempat yang sangat mulia. Nampak tak? Jadi dosa tersebut jadi besar. Dan juga ditambahkan azab Allah Subhanahu Wa Taala ke atas. Boleh jadi kalau orang pergi itu mencuri, mungkin pergi mencurinya di rumah orang, tuan-tuan dan puan. Sekian Allah Taala bagi azab. Mungkinlah kita kata Allah Taala bagi sebab sekian. Tapi kalau orang pergi mencuri di masjid, maka dia punya perlipatan tu lebih dahsyat lagi sebab tempat tersebut mulia. Nampak tak? Tempat tersebut mulia. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ada dalil. Disebutkan yang mana Allah Ta'ala sebut yang nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu dhi'fain. Nampak tak? Wahai wanita-wanita Nabi, yakni isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang di kalangan kamu mendatangi sesuatu kekejian, yakni zina. Nampak tak? Maka akan dilipatkan kali ganda azab Allah Ta'ala itu dengan dua kali lipat. Jadi setiap yang ada kemuliaan, begitulah dia punya. Kalau dia melakukan satu kesalahan, begitu juga dia akan dilipatkan kali ganda. Begitu juga ini tempat tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Ini tempat tuan-tuan dan puan-puan. Dan begitu juga kadar seseorang itu. Saya nak sebut kadar seorang itu apa? Alim dengan jahil. Apabila seorang itu dia alim, dia bermaksiat dengan orang jahil yang bermaksiat, tak sama. Jadi seorang yang alim ni, yang dia tahu benda tu maksiat dan dia tahu azab itu apa, dia melakukan juga tuan-tuan dan puan-puan, tak sama dengan si jahil yang bermaksiat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi SAW mengatakan, asyadun nas azab al-yawmal qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi'ilmihi. Kata Nabi SAW, orang yang paling dahsyat diazab di yaumul qiyamah nanti, kata Nabi SAW, adalah seorang alim
yang Allah tak bagi manfaat ilmunya. Dia ada ilmu tapi dia tak guna untuk hukum Allah yang sebenar-benarnya. Nampak tak? Dia lebih mengeluarkan fatwa-fatwa yang mana fatwa tersebut itu nampak tak? Mengharuskan benda yang haram, mengikuti selera pemimpin, jaga-jaga. Ini orang alim yang mana akan masuk dalam api neraka yang paling dahsyat azabnya. Dah kan mereka akan diazab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Siapa? Menyembah berhala mana-mana agama lah. Yang mana menyembah berhala, tuan-tuan dan puan-puan, maka orang alim tersebut lebih diawali masuk dalam api neraka dan diazab terdahulu sebelum daripada menyembah berhala. Sebab apa? Sebab menyembah berhala? Sebab memang betul dia jahil, dia tak tahu. Nampak tak? Dan dia tak tahu benda tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kerana mengikuti hawa nafsu dia dan kejahatan yang dilakukan, Allah tetap balas. Tuan-tuan dan puan-puan, maka dia mati dalam keadaan tak sempat beriman, Allah masuk ke dalam api neraka. Tapi orang yang alim, dia azab terdahulu sebab dia ada ilmu. Dia tahu, dia beriman pada Allah tapi dia tinggalkan. Nampak tak? Jadi sebab tu disebut dalam satu matan Zubat, dia kata apa? Fa'alimun bi'ilmi lam ya'laman mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Maka bermula seorang alim itu, nampak tak? Maka akan diazab terdahulu. Nampak tak? Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'lam. Maka bermula orang alim yang dengan ilmunya tidak dia beramal dengan dia. Maka dia diazab oleh penyembah daripada lebih awal daripada penyembah berhala. Lebih awal diazab daripada penyembah berhala. Jadi sebab itu kadar seorang tu. Jadi jangan kita dengar lepas ni kita tak nak mengaji ya. Kalau tak nak mengaji, lagi bahaya. Sebab kita tak tahu mana boleh merosakkan kita. Sebab kita kalau Malaysia, jadi kalau kita duduk kat Malaysia, tuan-tuan, tak ada kat Malaysia ni dipanggil jahil yang makzur. Tak ada. Sebab apa saya katakan jahil yang makzur kat Malaysia? Tak ada jahil makzur. Sebab kita kat Malaysia ni, kalau kita tengok kat Melaka ni, mana-mana ada masjid. Bila masjid setiap malam ada kelas Fardhu Ain. Kat sana kita fiqh, sini kita tauhid, sana kita tajwid. Situ boleh tahsin bacaan Al-Fatihah. Semua boleh betulkan, tuan-tuan. Bahkan hari ni kita tengok, kita boleh belajar online apa semua. Cuma kita yang tak bagi masa. Maka kalau kita tak bagi masa dan kita jahil, kita ibadah, jadi ibadah kita rosak, maka kita tetap dapat dosa. Jadi orang yang di Malaysia ni, khususnya negeri Melaka ni, kalau dia jahil, dia beribadah dan ibadah dia tu rosak. Ibadah dia tak terima oleh Allah, berdosa juga. Sebab apa? Sebab dia bukan jahil maksud. Jahil maksud tu duduk dekat Amazon. Duduk betul-betul kat hutan, tak ada sampai santung hidayah. Tak ada pendakwah pun datang Islam. Itu baru tak apa. Jahil maksud. Dimakzurkan, dimaafkan. Tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi begitulah. Kalau tingginya kadar seseorang itu, kata Imam Ibn Hajar, maka akan bertambahlah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Daripada ayat ini saya baca, yang tadi saya sebut tu, nampak tak? Sebagaimana Allah kata, wahai isteri-isteri Nabi, maka salah seorang daripada kamu, mana-mana yang datang melakukan satu kekejian, maka akan ditambahkan azab dengan 2 lipat kali ganda. Maka kata Ibnu Hajar, apa dia kata? Wabihi yu'lamu anna sayyi'ah tu'adzamu aidan bisyarfi fa'iliha wa quwwati ma'rifatihi billahi ta'ala wa qurbihi minhu fa in man asa 'ala sultan 'ala basatihi a'zam jurman mimman asahu 'ala bu'di. Katanya Imam Ibn Hajar, maka daripada ayat ni cukup kita dapat tahu seseorang itu yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mempunyai kedekatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Dan diketahui bahawasanya kalau dia melakukan satu kejahatan, satu kejahatan, maka pastilah lebih dahsyat berbanding dengan orang-orang yang tak ada ilmu, yang tidak mempunyai kekuatan. Nampak tak? Kata Imam Ibn Hajar, seperti orang-orang yang bermaksiat dengan di hadapan sultan. Dia buat satu kesalahan di hadapan sultan, tak sama dengan orang buat satu kejahatan, satu kesalahan pada belakang sultan. Contohnya, di hadapan raja kita buat benda tersebut, tuan-tuan, tak sama dengan kita buat di belakang dia. Sebab bila depan-depan, mesti raja tersebut kata berani sungguh kamu, lantang sungguh kamu, maka habislah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kan? Jadi begitulah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan begitu juga yang terakhir, dilipatkan dosa kejahatan yang kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, itu terkadang terikut pada zaman. Apa itu zaman?
waktu. Seperti apa? Seperti bulan Ramadan. Seperti bulan Ramadan. Kita buat bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, satu kebaikan yang fardu, kata Nabi SAW, Allah lipat kali 70 kali ganda. 70 kali ganda. Satu fardu kita seperti 70 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan dan puan, sebab itulah orang masuk Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kata Nabi SAW, dalam satu hadis, Nabi SAW naik atas mimbar. Nabi SAW kata, amin, 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 amin. Nampak tak? Amin, amin. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi kau naik mimbar ya Rasulullah, aku dengar kau mengatakan amin. Kata Nabi SAW, datang malaikat Jibril kepada aku. Kata malaikat Jibril alaihissalam, kata malaikat Jibril, rugilah, celakalah mereka-mereka yang mana sempat melihat kedua ibu bapanya itu sihat dalam keadaan tua tetapi tidak masuk syurga. Rugi, kata malaikat. Nampak tak? Maka Nabi SAW kata amin. Nabi SAW mengaminkan anak-anak yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tanya lagi, diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, rugilah. Nampak tak? Kepada siapa-siapa yang masuk kepada bulan Ramadan dan tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan amin wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW pun mengatakan amin, tuan-tuan. Nampak tak? Jadi itulah nak katanya bulan Ramadan rugi. Kalau kita buat maksiat, lagi besarlah dosa dia. Sebab kerana bulan Ramadan tu, tuan-tuan dan puan, dilipatkan kali ganda. Nampak tak? Dilipatkan kali ganda, tuan-tuan dan puan. Dan sebegitunya bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram pun sama. Bulan-bulan haram itu ada 4 bulan haram. Apa? Yang pertama itu awal Muharram lah. Kemudian Rajab, kemudian Zulqaidah, Zulhijjah. 4 bulan haram. 4 bulan haram, tuan-tuan. Minha arba'atu hurum, kata Allah. Daripada 12 bulan, kata Allah Ta'ala, sungguhnya Allah menciptakan setiap tahun itu pada sejak awal diciptakan dunia ini, maka 12 bulan. Maka kata Allah, wa minha arba'atu hurum. Dan daripada 12 itu ada 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya diharamkan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan haram ni, nampak tak? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dalam ayat yang sama, Allah kata akhir sekali, Allah Ta'ala kata apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan haram tersebut. Maksud apa? Maksudnya kamu jangan melakukan maksiat pada bulan-bulan haram tersebut, tuan-tuan dan puan. Kata Imam Ibn Katsir, tuan-tuan dan puan, dalam tafsir dia, Al-Imam Qatadah mengatakan, tuan-tuan dan puan, az-zulmu fil ashhuril harami a'zam khati'ah wizran. Nampak tak? Dikatakan bahawasanya kezaliman, maksudnya dosa yang dilakukan pada bulan haram itu lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Jadi bulan haram ni, tuan-tuan dan puan, amal kebaikan kita dilipat kali ganda, begitu juga dosa. Jadi itulah nak dikatakan, tuan-tuan dan puan. Jadi boleh bertambah juga dosa-dosa yang dilakukan kalau pada tempat-tempat yang mulia, ataupun pada waktu-waktu yang mulia, ataupun kadar seseorang itu dengan kadar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Sebab tu tuan guru kami selalu sebutlah, dia selalu nasihat kami, tuan-tuan dan puan. Dia kata apa? Dia kata, kamu ni bila belajar ilmu tu, kamu tak sama dengan orang biasa. Kalau kamu jatuh, kamu seumpama jatuh daripada tingkat 100. Itu tuan guru kami sebut. Tak sama dengan orang-orang awam. Orang awam kalau jatuh, mungkin jatuhnya baru jatuh daripada satu tingkat. Tapi kalau kamu jatuh seolah daripada tingkat 100. Maknanya impact yang kamu bila jatuh tu lebih dahsyat, lebih sakit. Jadi begitulah, kita semakin bertambah ilmu ni lagilah kita kena rasa takut. Sebab itu disebut oleh Imam Al-Syarani itu, dia kata apa? Dalam kitab Tanbihul Muqtarin, dia kata apa? Ulama salaf itu wa min akhlaqihim, daripada akhlak-akhlak mereka, kata Imam Al-Syarani, dia kata kullama izdadul ilma wal amal yazdadul khaufan min Allah. Mereka itu kalau semakin bertambah ilmu dan juga tambah amal, semakin takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah. Jadi begitulah kita, lebih banyak dah kita belajar, sepatutnya kita lebih banyak berubah. Itulah
dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kita tengok pada hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak ambil hadisnya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekiranya kalau seorang itu berniat untuk melakukan, keinginan untuk melakukan satu dosa dan tidak menjadi melakukannya kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Dan sekiranya dia menginginkan lakukan satu dosa dan kemudian dia melakukannya, maka Allah Taala akan memberikannya satu dosa saja. Satu dosa saja. Nampak tak? Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sebut juga tuan-tuan dan puan-puan yang disebut oleh Imam Tajuddin As-Subki, tuan-tuan dan puan-puan, yang bahawasanya nafsu kita ni yang terkadang terdetik dalam hati kita, betul tak? Dalam hati kita ni kadang-kadang dia ada khawatir lintasan. Khawatir ni ada dua, khawatir rahmaniyah, khawatir syaitaniyah. Khawatir rahmaniyah itu disebut oleh ulama tasawuf, iaitu lintasan dalam hati untuk kita buat baik. Contoh, kita keluar daripada masjid, jadi kita balik rumah, kita nak solat witir. Ya, bukan niat lagi, tapi kita masih lagi dalam keadaan terlintas, tiba-tiba terlintas. Ini datang bisikan ataupun daripada malaikat. Jadi malaikat yang hantar lintasan tersebut tu daripada Allah Subhanahu. Dipanggil khawatir rahmaniyah. Lintasan-lintasan ar-rahmaniyah. Jadi dihantar oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia panggil khawatir syaitaniyah. Khawatir syaitaniyah itu lintasan daripada syaitan. Syaitan ni pun boleh buat apa? Jadi sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan tajri ala majrid damil ibn Adam. Sungguhnya syaitan itu boleh mengalir di dalam nampak tak, darah anak Adam. Saluran-saluran urat-urat kita ni, syaitan boleh masuk. Dia boleh masuk. Memang disebut secara hakiki. Dia boleh masuk. Jadi dia boleh bisik ke dalam hati kita, mulalah kita balik nak tengok benda yang haram. Bolehlah kita rasa nak gosip je, nak lepak kedai kopi ni, apa modal nak cakap ni. Nampak tak? Ni lintasan syaitan. Maka dia kata, pergilah mengumpat orang, ceritalah bulan bin bulan. Nampak tak? Orang tengok kau hebat. Ni khawatir syaitani ya tuan-tuan. Maka ulama kata, Imam Tajuddin As-Subki kata khawatir ni juga dipanggil sebagai hajis. Hajis ni tuan-tuan dan puan-puan dipanggil, Allahumma salli Muhammad, dia dipanggil daripada sesuatu lintasan tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana ianya secara daruri tak boleh ditolak. Secara daruri ni secara darurat datang. Tak boleh tolak. Nampak tak? Sama ada datang tu daripada Allah Ta'ala ataupun datang tu daripada syaitan. Maka kata ulama, hajis ini tuan-tuan dan puan-puan, khatir ni hajis lah tuan-tuan dan puan-puan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan hajis itu secara ijma' ulama, kata Imam Tajuddin As-Subki, dia tidak dituliskan dosa. Tak tulis dosa. Kalau datang syaitan, dia bisik itu, hanya terlintas saja. Kata ulama tidak, secara ijma' ulama mengatakan tidak. Jumhur ulama katalah, ijma' ulama mengatakan tidak digelarkan sebagai dosa tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab innama huwa syai'un turquhu qahran alih. Sebab dia tu terpaksa. Benda tu datang tiba-tiba, bukan kita kehendak kita tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Itu dipanggil tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian yang kedua, setelah hajis dipanggil hadisu nafsi. Hadisu nafsi ni nafsu kita macam. Nafsu ni tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Ianya bicara nafsu kita. Nafsu cakap. Diri kita, dalam diri kita ni ada nafsu. Maka nafsu kita ni duduk bercakap. Kadang-kadang nafsu kita ni okey, kadang-kadang tak okey. Itu nafsu. Terutama orang yang mempunyai nafsu yang dipanggil nafsu lawamah. Nafsu ni ada 7 martabak. Yang pertama, yang paling rendah adalah nafsu Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Nafsu yang paling rendah tu nafsu apa? Bukan nafsu lawamah. Ada bawah lagi daripadanya. Itu nafsu yang paling rendah. Nafsu ammarah. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, inna nafsa la amarata bis-suq. Ada sungguhnya nafsu amarah itu sentiasa memerintahkan untuk melakukan jahat. Ini nafsu jahat. Nafsu jahat ni hanya pada orang yang jahat betul, fasik, dan juga orang kafir. Orang yang melakukan dosa besar ada nafsu ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dia ni sikit tak, nafsu dia tak ada sikit nak buat baik. Nafsu dia fikir jahat. Maksiat. Begitu juga pada orang kafir, ni nafsu dia. Sentiasa fikir jahat saja.
Kedua, dia panggil nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni, nafsu macam tarik-tarik tali. Tapi dia ni kebanyakannya terjerumus dalam melakukan maksiat. Jadi, terutamanya orang-orang yang ada pada nafsul lawamah ni, akan ada hadis nafsu dia, yang mana kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan berlaku, biasalah tuan-tuan dan perempuan. Nafsul lawamah. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, kalau orang yang ada nafsul lawamah ni, dia ada hadis nafsu. Hadis nafsi. Maka hadis nafsi ni dilihat. Nampak tak? Contoh, nafsu dia berbicara, teringin dah nak buat maksiat, contoh. Maka apakah dia tulis dosa kepada dia ataupun tidak? Baik. Maka kata Imam Ibn Hajar, tidak dituliskan dosa kepadanya walaupun ada khilaf. Dia ada khilaf ulama. Nampak tak? Tapi Imam Ibn Hajar kata, tidaklah dianggap orang tersebut berdosa. Sebab apa? Berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya dia mesti tepati syarat yang Nabi SAW sebut. Jadi bila datang hawa nafsu dia berbicara, nak buat maksiat, nak melihat haram. Nampak tak? Tadi tu khawatir, lintasan di bawah lagi. Ini dipanggil hadis nafsi. Nafsu dia berbicara. Kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza li ummati ma hadasat bihi anfusaha walam ma lam tatakallam bihi au ta'amal. Jadi Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan melampaui ke atas umat. Maksudnya Allah Ta'ala itu tak tuliskan dosa kepada umat aku. Nampak tak? Jadi Allah lalu saja. Tak kisah sangat pada hamba tu, yang mana berbicaranya nafsunya. Berbicaranya nafsunya, selagi mana syarat dia, kata Nabi SAW, ma la tatakallam. Selagi mana malam tatakallam, dia tidak berbicara, belum keluar daripada lisan dia. Au ta'amal, ataupun dia buat. Hanya nafsu saja bicara, bicara tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Jadi itulah tuan-tuan dan perempuan. Jadi itu dikatakan yang kedua tuan-tuan dan perempuan. Itu hanya nafsu kita berbicara. Tapi kalau dah keluar daripada mulut ataupun perbuatan, maka ketika itu ditulis di dosa tuan-tuan dan perempuan. Yang ketiga, yang pertama hadis, yang ketiga hadis nafsi, yang ketiga alham. Apa alham? Inilah alham. Alham ni apa? Ianya seperti niat lah. Keinginan kita, yang mana tuan-tuan dan perempuan, yang mana kalau kita melakukan satu kebaikan, ingin melakukan kebaikan, dan kita tak buat, dapat satu kebaikan. Dan kalau kita ada keinginan kebaikan dan kita buat, dapat 10 kebaikan. Dan kalau pula kita ada keinginan, berniat untuk melakukan satu kejahatan, nampak tak? Maka ianya tidak dituliskan, tetapi dituliskan bagi satu kebaikan, tapi dengan syarat mesti takut pada Allah. Takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Nabi SAW sebut, iaitu kalau dia ada keinginan melakukan satu kejahatan dan dia buat, maka dituliskan hanya satu kejahatan saja, satu dosa saja. Jadi inilah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam syarahan hadis yang ke-37. Jadi itulah yang disebutkan tuan-tuan dan perempuan. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan daripada hadis ni kita dapat tahu selok-belok hati kita, tuan-tuan dan perempuan. Jadi bila kita tahu tentang selok-belok hati kita, satu amal ibadah tu macam mana Allah kira, macam mana Allah tak kira, barulah kita ni seronok nak beramal. Nampak itu pentingnya ilmu tuan-tuan dan perempuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah taala Allah Taala ganjarkan kita mempelajari ilmu ni tuan-tuan dan perempuan dengan ganjaran yang besar tuan-tuan dan perempuan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan dan perempuan. Dosa-dosa kita yang mana kita teringin nak melakukan dosa juga, Allah Taala membantu kita agar kita dapat kalahkan nafsu kita ni sehingga kita tidak melakukannya tuan-tuan dan perempuan. Jadi itulah dikatakan. Ada satu faedah juga saya nak sebut tuan-tuan dan perempuan, disebut oleh Imam Dumyati. Saya lupa nak sebut ni tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Satu kejahatan yang kita buat, itu kebiasaannya malaikat tak tulis direct. Maksudnya malaikat tak tulis direct. Time ni kita buat maksiat, contoh kita tengok haram. Kita tengok satu haram, malaikat tak akan tulis satu kejahatan tersebut direct terus dekat buku amalan kiri kita. Tak. Disebut oleh Imam Ad-Dumyati tuan-tuan dan perempuan. Dia kata innal abda idza fa'ala hasanah. Seorang hamba tu kalau dia nak buat baik, tuan-tuan dan perempuan.
maka dia pun melakukan kebaikan tersebut. Maka cepat-cepat malaikat yang belah kanan ni, malaikat Raqib Atid ni menuliskan kebaikan tersebut tanpa duk bincang. Tapi bila seorang hamba itu nak melakukan satu kejahatan, nampak tak? Maka malaikat sebelah kanan ni akan mengatakan, berbincang dulu dengan malaikat sebelah kiri yang nak menuliskan buku amalan kejahatan. Nampak tak? Maka kata malaikat kiri tersebut kepada malaikat kanan, mengatakan, apakah aku perlu tulis, wahai malaikat kanan? Maka malaikat kanan kata, la. Jangan tulis dulu. Nampak? La'allahu yastaghfir. Nampak tak? Aujatu. Kerana boleh jadi nanti lepas dia melihat Aram ni, kejap lagi dia istighfar. Kejap lagi mungkin dia bertaubat. Sehinggalah berlalu 6 jam. Berlalulah 6 jam, tuan-tuan. Bila berlalu 6 jam, dia tak bertaubat dan tak beristighfar, barulah malaikat tersebut mengatakan, uktub, tulislah. Nampak tak? Uktub, tulislah. Jadi barulah ditulis. Hadisnya ada hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Mujam Al-Kabir. Walaupun sanad dia hadis dhaif, tapi boleh untuk kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Maksudnya amal sini bukanlah kita kejap lagi buat masyarakat, jadi tunggu masa. Lagi sikit 6 jam boleh istighfar. Bukan, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita ambil keluar tu. Kalau kita fikir macam tu, memang Allah Ta'ala kata tulis. Nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Tapi ala kulli hal, kita nak melihat tentang kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli maksiat. Sebab tu wali-wali Allah, orang soleh ni dia tak pernah hina ahli maksiat. Boleh jadi orang ahli maksiat tu boleh berubah, dia boleh istighfar ke kat rumah dia ke dan sebagainya. Nampak tak? Dengan syaratlah dosa tersebut dosa antara dia dengan Allah. Tapi kalau dosa dia dengan makhluk Allah, itu tak boleh lah. Itu memang dia kena minta maaf dulu. Barulah dengan orang tersebut, orang tu halal, barulah dia anggap sebagai orang yang suci daripada dosa tersebut, tuan-tuan. Jadi inilah disebut, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi satu faedah yang terakhir, itulah yang disebutkan Imam Ibn Hajar. Jadi hadis ini, kata Imam Ibn Miyati, ini adalah hadis yang sangat besar, yang menunjukkan akan keagungan kurniaan Allah Ta'ala kepada kita semua, dan kasih kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi sayang tak kita kepada Allah? Sayang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita taufik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.